أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. InsyaAllah pada malam ini kita lihat hadis kita, iaitu muka surat 115. Kita dalam bab wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengerjakan suatu amal ibadat atau taat. Kita sampai kepada hadis 25, hadis 35. Muka surat 115. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaih rajul istushhida fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala ta'ala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu. Qala ta'ala kadzabta walakin qatalta li ayyuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulfiya finnar. Wa rajulun ta'allamul ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'mahu fa arafaha. Qala ta'ala fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Qala ta'ala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila summa awra bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullih fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arafaha. Qala ta'ala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Qala ta'ala kadzabta walakin fa'alta liyuqalu huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Atau kama qala rawahu Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Hadis ini panjang ya. Hadis beritahu pada kita masalah keikhlasan ini, hidup keikhlasan kita di atas muka bumi ini ya. Apa maknanya? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya di antara manusia yang mula-mula dibicarakan dan dihukum pada hari kiamat ialah yang pertama, orang yang gugur syahid. Ia dibawa menghadap kepada Allah, menyatakan kepada Allah satu persatu nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepadanya semasa hidup di dunia ini. Lalu ia mengakui menerimanya. Menerima nikmat itu, Allah Ta'ala bertanya. Allah Ta'ala bertanya kepadanya, sesudah itu, maka apa engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Ini. Di padang mahsyar kelak ni, di akhirat. Ia menjawab, aku berperang kerana mematuhi perintahmu sehingga aku gugur syahid. Dia jawab, Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, engkau berdusta. Bukan itu tujuanmu. Akan tetapi engkau berperang supaya orang mengatakan engkau berani. Dan telah pun dikatakan orang demikian itu. Orang sebut begitu. Contohnya itu. Kemudian ia dihukum. Dihukum lalu diseret dengan berterak sehingga ia sampai dihubankan ke dalam neraka. Ini maknanya Allah tahu perjuangan dia, niat dia. Bukan niat ikhlas ni, contohnya begitu. Niat berjuang, mati syahid, dan orang mengatakan dia ni berani dan sebagainya, maka Allah tahu benda begitu. Itu satu. Maka Allah kata tidak. Allah dihukum selalu diseret dia dengan berterak sehingga ia dihubankan ke dalam neraka. Yang kedua, yang pertama tadi ialah masalah fizikal, kuat, berjuang. Yang kedua, orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan dia serta membaca Quran. Ia dibawa juga menghadap Allah, maka Allah menyatakan kepadanya, tanya nikmat-nikmatnya satu persatu. Lalu ia mengaku menerimanya. Allah Ta'ala bertanya kepadanya, sesudah itu, maka apa engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Allah tanya. Ia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Quran kerana mengharapkan keredaanmu. Allah telah berfirman, engkau berdusta. Engkau berdusta. Bukan itu tujuanmu. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya orang mengatakan engkau alim. Dan engkau membaca Quran supaya orang mengatakan si anu ini seorang qari. Maka telah pun dikata orang pun demikian itu. Orang kata begitu. Kemudian ia dihukum juga. Lalu diseret dengan bertiarap sehingga ia dihubangkan ke dalam neraka. Ini satu. Belajar ilmu, dapat ilmu, nak nama. Tidak ikhlas. Allah tahu maknanya. Allah tahu. Maka Allah kata kamu tidak harap begitu. Allah diseret orang ini, dia bertiarap sehingga ia dihuban ke dalam neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua masalah ilmu. Belajar ilmu, pandai, ajar orang dan sebagainya, tapi niat tak ikhlas. Itu. Yang ketiga, orang yang telah dimewahkan Allah hidupnya. Ini harta banyak. Orang yang telah dimewahkan Allah hidupnya serta diberinya sebahagian daripada segala jenis harta benda kekayaan, ia dibawa menghadap Allah. Maka Allah menyatakan kepadanya nikmat-nikmat
satu persatu. Lalu ia mengaku menerimanya. Ya, saya terima nikmat dulu di atas dunia ni. Allah telah bertanya kepadanya. Sesudah itu, maka apa yang engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Membuat apa? Nikmat-nikmat di atas dunia ini? Ia menjawab, aku tidak tinggalkan satu jalan pun di antara jalan-jalan yang engkau suka dibelanjakan kekayaan itu padanya, melainkan aku belanja padanya. Aku belanjakan padanya kerana mengharap rahmatmu. Harta tu belanja dan dia kata aku harap rahmatmu Allah Ta'ala berperan juga engkau berdusta. Bukan itu tujuanmu. Akan tetapi engkau belanja harta kekayaanmu itu supaya orang mengatakan si anu itu seorang dermawan. Maka telah pun dikatakan ya demikian. Orang sebut semua derma, hebat dan sebagainya. Memang orang sebut begitu. Kemudian dia juga dihukum, dia lalu diseret dengan berserak. Akhirnya ia dihuban ke dalam neraka juga. Tak ikhlas juga. Sedekah banyak. Tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tujuan nak kepada puji-puji orang, seolah-olah begitu. Jadi kita lihat di sini 3 perkara. Yang pertama tadi dari segi fizikal kuat. Yang kedua dari segi ilmu, dapat ilmu. Yang ketiga dari segi harta benda. Jadi ketiga-tiga perkara ini maknanya kalau tak kena guna, niat tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihukum di hari akhirat kelak. Inilah nak keikhlasan dalam hidup kita sehari-hari dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey. Lihat di bawah. Hadis yang 35 ini menerangkan akibat buruk yang ditimpa kepada orang-orang menyalahguna nikmat pemberian Allah kepadanya itu. Menyalahguna nikmat pemberian Allah kepadanya. Tubuh sehat, berani, nikmatlah. Berjuang, masuk dalam peperangan. Tetapi niat tak elok. Soal itu. Nikmat Allah yang dikurniakan kepada umat manusia itu amat banyak. Tidak terhitung nikmat-nikmat pemberian itu. Meliputi 3 bahagian besar. Disebut sini dalam hadis ini 3 bahagian besar. Dalam alam kehidupan ini. Apa dia? Jasmani, yang kedua ruhani, dan yang ketiga kebenaran. Jasmani, kita ini Allah jadi jasmani. Ini tubuh, tangan, kaki, kepala, benda nampak. Jasmani. Ruhani. Ruhani ini semua kita ada, tapi kita tak nampak. Kita tak nampak. Allah nampak. Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma huwa ruh? Apa dia itu roh itu? Rasulullah jawab, ar-ruh min amri rabbi. Ruhani itu ialah urusan Allah. Dan ilmu yang Allah bagi kepadamu itu sedikit saja, tak boleh nak tahu ini. Ruhani. Jadi oleh sebab itu kita kena jaga. Jaga jasmani, jaga rohani dan kebenaran. Nampaklah harta banyak, duit banyak dan sebagainya, ya. Okey. Kebanyakan kita dah nampaknya jaga jasmani lah banyak. Sehat. Makan vitamin dan sebagainya. Jagalah kesihatan kita. Sehat badan itu adalah lebih baik daripada harta banyak. Harta banyak tak sehat, ulang hospital, bayar macam-macam. Ya. Jadi jasmani mesti jaga. Kita jaga. Jaga makan, jaga tidur, jagalah segala-galanya, tangan, kaki dan sebagainya. Patut serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berjuang. Tapi niat lillahi ta'ala. Contoh tadi dah Rasulullah beri contoh dah. Orang jihad ni mati dalam perang sabil. Hebatlah. Jihad fi sabilillah.
Tapi Allah tahu. Mu tidak begitu. Keberanianmu tidak begitu, tak ikhlas. Kerana nak orang kata, oh hebat. Ini dan sebagainya. Begitu juga ruhani. Ruhani kita ni, masing-masing ni, dia akan bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Tubuh badan kita ini, jasmani ini, dia akan masuk dalam alam ruh, alam barzakh, hancur, lebur gitu saja. Hati nurani, amalan ibadat yang kita buat, sembahyang, puasa, buat baik dan sebagainya, pahala-pahala tu dia akan kait baik balik dengan rohani di hari akhirat. Jadi oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyentuh tentang masalah kerohanian. Manusia tidak tahu masalah ketuhanan, masalah akhirat melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena jaga hati. Kena jaga hati. Bagaimana nak jaga hati? Ada hadis-hadis yang lain anda dah baca tu, 3 perkara kita kena jaga. Yang pertama, jaga Allah. Jaga Allah maknanya kita berzikir, ingat selalu astagfirullah, subhanallah dan sebagainya. Yang kedua, nak jaga hati ni, baca Quran. Baca Quran. Sentiasa baca. Ambil masa yang tepat, boleh baca sehari. Sikit pun tak apa. Baca Quran. Tapi Nabi kata, eloknya baca Quran itu masa pagi, sebelum sembahyang solat tahajud. Oh, di situ malaikat turun. Baca Quran, itu yang kedua. Yang ketiga, selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada hadis yang mengatakan malam Jumaat, hari Jumaat, pagi, petang, sembahyang. Jadi 3 perkara ini memberi manfaat kepada kita sebagai pahala itu untuk sebati dengan rohani di hari akhirat besok. Sebab itulah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita hadis yang yang mursyid, komplit hadis itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab itulah kita bila berdoa apa-apa, itu penutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bacalah. Kalau kita tengok begitu saja, Rabbana, wahai Tuhan kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, baik. Baik apa? Kita tengok dalam tafsir mengatakan hasanah di dunia ini, ulama mengatakan baik fizikal, kuat, sehat. Yang pertama. Yang kedua, makan benda yang halal, minum yang halal, tempat duduk yang halal, pakaian yang halal, semua benda terlibat dengan halal di dunia. Hasanah di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama kata anak-anak kita. Naknya anak-anak soleh dan solihah. Didiklah anak-anak soleh, solihah. Walaupun kita tak sepenuh nak mengatakan nak jadi anak tu soleh baik, tapi ajarlah, didiklah ibu bapa supaya anak soleh di dunia ini. Mungkin anak Nabi Nuh contohnya, dia tak soleh. Anak siapa lagi? Anak Nabi tak jadi baik. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi kita ikhtiarlah 3 perkara ni, sihat tubuh badan, benda halal, harta yang halal dan anak soleh, kita kena usaha di atas muka bumi untuk kita menjadi saham akhirat.
Ini tiga perkara ya. Baik. Kita lihat huraian hadis. Huraian hadis yang panjang ni, ayat 3 ke 35 ni, nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada umat manusia itu amat banyak. Banyak. Tidak terhitung. Nikmat-nikmat pemberian itu meliputi 3 bahagian besar. Ya, dalam alam kehidupan ini, iaitu jasmani, ruhani dan kebenaran. Harta benda. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan perihal tiga jenis manusia. 3 jenis manusia masing-masing mendapat salah satu daripada jenis nikmat yang tersebut. Iaitu apa? Nikmat yang pertama, nikmat jasmani. Seperti kesihatan, kekuatan tubuh badan. Tak pernah sakit. Tak ada sakit kejimani, tak ada sakit pinggang, tak ada sakit darah tinggi dan sebagainya. Itu adalah nikmat. Nikmat jasmani. Nikmat yang kedua, nikmat rohani. Seperti ilmu pengetahuan. Boleh baca Quran, boleh boleh baca bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa banyak ilmu dapat. Itu nikmat ilmu. Dan amal ibadat. Dapat ilmu, beramal. Itu nikmat. Kemudian nikmat kebenaran seperti wang ringgit dan hasil mahsul sebagailah. Itu nikmat kebenaran. Jadi nikmat ini kita kena guna dengan betul. Kalau tidak, kita akan diterak, dimenerak di hari akhirat esok. Mengakak masuk neraka. Ya. Baik. Setelah disoal, dibicarakan pada hari kiamat, mereka didapati bukan sahaja tidur, bukan sahaja tidak bersyukur akan nikmat pemberian Allah itu, bahkan mereka telah menyalahgunakan dengan tujuan mendapat nama. Nikmat dah, tapi buat sesuatu guna untuk dapat nama. Tak ingat Allah. Lillah, tidak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu maknanya kerana Allah. Sembahyang kerana Allah. Puasa kerana Allah. Sedekah kerana Allah. Kerana Allah itulah li ajlillah, kerana Allah. Jadi kita tak terlibat dengan kita rasa hebat. Maknanya tujuan mendapat nama itu tak boleh. Dan dipuji orang semata-mata. Dipuji orang semata-mata. Oleh yang demikian, berhaklah mereka ditimpa azab seksa yang diterangkan itu. Jadi kita dah tahu dah hadis ini. Kita kena amalkanlah. Ya? Amalkanlah. Berhaklah mereka ditimpa azab kalau tidak begitu. Ya? Sebelum pada hadis yang ke-36, nak sebut 3 perkara lagi. Bila sampai kita di padang mahsyar besok, nak jumpa dengan Allah, dia 3 golongan. Ada hadis lain pada ni. Golongan berkenderaan. Kenderaan ni kita tak tahu sebutlah, dengan kereta kah, dengan basikal kah, dengan motosikal, tak tahu. Kenderaan. Golongan satu, golongan berkenderaan. Yang kedua, golongan berjalan kaki. Semua jalan kaki. Yang ketiga, golongan berjalan kepala. Berjalan dengan kepala. Allah. Golongan mana ni berjalan dengan kepala ni? Golongan kafir. Orang kafir. Orang munafik. Tak percaya ke akhirat. Tak percaya ke Allah. Ambil lah. Besok jalan dengan kepala. Sahabat tanya Nabi, Rasulullah, bolehkah berjalan dengan kepala? Allah Maha Kuasa. Kalau hari ini Tuhan jadi berjalan kaki, dan besok berjalan dengan kepala. Jadi kita orang beriman mungkin berjalan dengan kaki, mungkin berjalan dengan kenderaan. Bagaimana bentuk kenderaan tu kita tidak tahu. Tetapi
boleh kita meyakinkan kita sendiri dengan amalan kita. Amalan-amalan kita. Apa amalan kita yang kita nak? Amalan kita harian. Tadi tanggungjawab kita dengan Allah, kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Quran, kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara, 2-3 perkara ni kita banyakkan amalan, insya-Allah kita menjadi perjalanan kita hebat di padang mahsyar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu hadis mengatakan, baca sekali saja menjadi tanaman dalam syurga. Apatah lagi kalau kita baca 10 kali, 20 kali, 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah, itu benar ringan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih, subhan rabbiyal azim wa bihamdih, yang kita baca dari rakaat itu. Subhan rabbil a'la wa bihamdih, subhan rabbil a'la wa bihamdih, yang kita baca dalam sujud itu. Itu maknanya satu saham, satu benda yang hebat dibalas di hari akhirat besok. Ya? Okey. Baik, kita masuk dalam hadis yang ke-36 pula. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jama'a Allahu an-nas li-yaumil qiyamah li-yaumin la raiba fihi. Nada munadi man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahad falyatlub sawabahu min indi ghairillah fa inna Allah aghna asyraka anisyirk. Atau kama qala. Apa pula ni? Hadis dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis riwayat Tirmizi, ya, tak nampak di bawah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila Allah telah menghimpunkan manusia pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada sebarang syak tentang tetapnya berlaku, tak ragu-ragu lagi, yakin, percaya kepada akhirat ni, dan satu hari ini akan dihimpun, tetap berlaku. Maka pada hari itu menyerulah malaikat. Malaikat menyeru, siapa mempersekutukan Allah dengan mana-mana makhluk dalam sebarang amal yang dikerjakan kerana Allah, maka hendaklah ia meminta pahalanya daripada yang lain daripada Allah. Minta pahala daripada selain daripada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sama sekali akan sebarang amal yang dipersekutukan dia dengan makhluk yang lain. Allah tidak terima sama sekali. Mintalah. Orang syirik, orang bersyirik, macam orang kafir itu, sembah patung, sembah api, sembah matahari dan sebagainya. Besok mintalah. Allah tidak beri sama sekali. Sesungguhnya Allah tidak menerima sama sekali akan sebarang amalan yang dipersekutukan dia dengan makhluk yang lain. Jadi hadis yang ke-36 ni menerangkan peristiwa perhimpun di padang mahsyar. Kita akan dihimpun di padang mahsyar. Keputusan perbicaraan masing-masing akan dihebahkan dalam perhimpunan itu. Akan dihebahkan perhimpunan itu. Huraian, tengok huraian. Di antara peristiwa yang akan ditempuh oleh setiap orang pada hari kiamat kelak ialah peristiwa berhimpun di padang mahsyar. Susah, senang atau berat ringannya kesusahan yang akan dirasai di situ adalah
bergantung kepada amalan masing-masing. Bergantung kepada amalan masing-masing. Setelah puas menunggu, lama menunggu, masing-masing pun dibicarakan, dihisap, ditimbang amal. Kemudian diisytiharkan keputusan pembicaraan itu. Tak begak duduk situ. Tak tahu apa dah. Ada hadis lain mengatakan, semua dihimpun di situ, manusia bertelanjang. Bertelanjang. Seorang saja yang pakai kain, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ada sahabat tanya Rasulullah, apa ni? Bertelanjang tak malu kah? Tak ada malu dah masa tu. Kalau nak kira siapa dah? Nak kira, nak tengok nampak neraka, syurga, duk nampak. Tapi masuk syurga kan neraka. Terima amalan sebelah kanan, tak baca lagi. Seronok. Terima sebelah kiri, Allah teruk. Dan bila terima baca baik, nak apa ni? Nak timbang lagi. Baik buruk yang kita laku hari ni. Ada ingat begitu. Lepas timbang baik, timbang buruk, nak litas pula Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu bukan besar. Satu rambut dibelah 7. Ada mengatakan. Bagaimana ni? Jadi tak ada nak kira apa dah. Tak ada malu dah. Tak ada malu. Tu kira nak masuk surga. Jadi maknanya perkara begini, masa kita di hari ini, kita kena ingatlah. Kita takut nak menerima perkara-perkara yang begitu yang menjadi kita susah. Orang tak ada nak tolong kita. Yang menolong kita amalan kita hari esok. Oleh sebab itu, berimanlah pada Allah, berimanlah pada akhirat banyak-banyak, dan beramallah dengan tulus ikhlas di hari ini. Sebelum kita meninggal. Tengok huraian. Huraian. Di antara peristiwa yang akan ditempuh oleh setiap orang pada hari kiamat ialah peristiwa perhimpunan di padang mahsyar. Susah, senang, berat, ringan, kesusahan yang akan dirasai di situ adalah bergantung kepada amalan masing-masing. Setelah puas menunggu, masing-masing pun dibicarakan, dihisap dan ditimbang amal, kemudian diisytiharkan keputusan perbicaraan itu. Ya? Pada hadis ini, Rasulullah SAW menerangkan bahawa pada saat itu malaikat akan menghebahkan pada umum siapa yang melakukan syirik, mempersekutukan mana-mana makhluk dengan Allah dalam amalannya, hendaklah ia meminta balasan pada makhluk itu. Kerana Allah Ta'ala tidak menerima sama sekali akan sebarang amalan syirik. Pada ketika itu orang yang bersalah akan menyesal, tetapi sesal kemudian tidak berguna. Maka wajiblah dibersihkan sekali amalan dari tujuan yang lain daripada mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ana nak baca satu buku kecil ni, Risalah At-Ta'lim, Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ini ialah kitab bahasa Arab tapi diterjemahkan oleh saudara-saudara kita di sini. Jadi orang-orang ni, Hasan Al-Banna ni orang dakwah di Mesir. Kalau tak silap dia mati digantung. Maksud saya, dia kata dengan ikhlas kita hidup ni, segala perkataan, amalan, perjuangan seorang Muslim tidak kerana lain melainkan kerana Allah. Kerana memohon keredaan Allah, dibalas baik dari Allah. Bukan kerana harta benda, pangkat, ketinggian
gelaran, kebesaran, kemajuan, kemunduran. Dengan berdasar kepada kenyataan ini, jadilah kamu sebagai pejuang akidah. Pejuang akidah bukan pejuang kebenaran dan kemanfaatan. Sebab itu dia kata, bila kita solat, kita sebut apa? Kul. Kata oleh Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan kita baca dalam doa iftitah. Kul, kata oleh Muhammad, inna salati, sembahyang saya, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, wa mahyaya, wa mamati, matiku, hanya untuk Allah. Lillah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah diperintahkan aku. Ini syahidnya, la syarikalah. La syarikalahu wa bidzalika umirtu. Jadi demikian itulah diperintah aku, tidak bersyirik. Kalau bersyirik, mengikut hadis yang kita baca tadi, Allah kata, mintalah pada untuk semua hari ini, aku tak boleh terima kalau kamu bersyirik. Ya. Jadi dengan ini, kata Hasan Al-Banna, orang Ikhwan ni, seorang Muslim dapat memahami arti kata sering dilawamkan Allahu ghayatuna. Allah itu tumpuan kita. Kita jaga Allah. Allahu ghayatuna. Allah itu tumpuan kita. Allahu Akbar. Kita dah sebut dah. Allahu Akbar. Akbar itu tak adalah besar lebih pada Allah ada. Daripada kelima Arab, kabir, kabirun, yakbaru, akbar. Akbar itu besar. Tak ada dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian, selain daripada itu, kita jaga Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji-puji Allah Tuhan mengatur, menyusun alam. Banyak baca Bismillah dan banyak baca Alhamdulillah. Bacalah Bismillah. Malam ni kita balik baca Bismillah, nak tidur 21 kali. InsyaAllah berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali. Sentiasa baca. Ayat kursi baca. Fatihah baca. Itu Allahu ayatina, tumpuan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak tidur pun baca juga 10 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada ada kekuatan melainkan Allah yang Maha Kuasa. Itu Allah ghayatina, ya. Baik. Kata Hasan Al-Banna, maksud saya beramal itu dia kata natijah yang hasil daripada pengetahuan dan keikhlasan. Natijah hasil daripada amalan, pengetahuan dengan keikhlasan. Wa kulik maru fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minuna wa satarudduna ila alimil ghaib wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallah, dari surah At-Taubah. Sebda apa tu? Maksudnya kata olehmu, amalkanlah, jadikanlah kerjamu itu, maka Allah dan Rasul buat kerana Allah dan kerana Rasul, serta orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan apa yang gaib dan apa yang nyata, lalu diberitahu kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Buat keikhlasan kerana Allah dan Rasul hari ini,
amalan kita itu esok kita akan lihat. Lalu diberitahu kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Jangan kita kerjakan macam kita tadi. Kalau kita hebat, jangan nak tunjuk orang kata aku hebat. Kalau kaya, buat sedekah itu dia ni, jangan menunjukkan bahawasanya nak orang kata aku baik, bagus dan sebagainya. Tuhan tahu. Macam hadis yang kita baca tadi. Naknya Hasan Al-Banna kata, buat kerana Allah, kerana Rasulullah, dan hasilnya itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuntutan amal yang dikehendaki daripada saudara ialah memperbaiki diri sendiri. Dia kata baiki diri sendiri supaya jadi ia seorang yang kuat badan, tegak pendirian, matang fikiran, mampu berusaha, sejahtera akidah, betul ibadat, memperjuangkan diri sendiri, teratur dalam urusan, benar-benar menjaga kepentingan masa, selalu memberi manfaat kepada orang-orang lain. Ini adalah kewajipan tiap-tiap pejuang terhadap dirinya, diri sendiri dan juga orang lain. Itu kata Hasan Al-Banna. Maksud perjuangan keikhlasan kita dalam masyarakat. Jangan niat sesuatu untuk diri sendiri. Okey, masa pun tak banyak dah. Kita baca hadis satu lagi. Hadis yang akhir ni. Hadis ni kita masuk pada bab yang ke-10 dah. Yang lagi datang ni. Nilai segala amal berdasar pada niat. Boleh satu hadis lagi ya? Boleh tak? Kaskat tu dah. Boleh satu hadis lagi? Boleh satu hadis lagi? Akhir sekali. Kakak masuk dah isyarat? Okey. Cakap tu dia. Itulah masa tak ada. Kita hadis yang akhir ni, kemudian masuk dalam bab yang lain. Bab yang ke-10, nilai segala amal berdasar pada niat. Sekarang ni kita berhenti setakat hadis yang ke-37. Dan kita sudah dengan tasbih kafarah baca ayat wal asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa sabatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wal najati minan nar wal 'afwa bil hisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.